Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. La haula wala quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimallahu taala. Bermula yang terlebih afdal sembahyang sunat mutlak. Itu. Sunat mutlak, mana sunat yang dilepaskan daripada qaid, itu makna mutlak. Mutlak mana dilepas daripada ikatan. Apa yang mengikat sembahyang sunat? Dua. Satu sebab, satu lagi masa. Ya. Mana sembahyang yang tidak diikat dengan masa. Kalau masa, duha, tahajud, itu semua ada masa. Sebab gerhana, tu contoh dia. Ya, kemarau, tu contoh dia. Teman istisqa sebab dia apa? Kemarau. Yang musim banjir pula minta hujan, tenggelam tu. Jadi itu sebab. Dia ada sebab dan ada masa. Kalau tak ada sebab, tak ada masa, itu dipanggil mutlak. Ya, mana tidak diikat, sembahyang saja. Maka afdal sembahyang sunat mutlak itu memberi salam tiap-tiap 2 rakaat, sama ada pada malam atau pada siang. Mana sembahyang 2 rakaat salam, 2 rakaat diberi salam. Demikian juga kerana disebut pada riwayat yang sahih, pada hadis yang sahih, sembahyang sunat mutlak pada malam dan pada siang 2 rakaat. Ya, iaitulah masna 2. Dan melanjutkan qiyam itu afdal daripada banyak bilangan. Masa dia sama je. Kata dia sembahyang setengah jam. Kalau dia angka banyaklah, dia baca pendek. Tapi yang ni kurang sikit rakaat, tapi dia baca panjang. Surah panjang-panjang dia ambil. Mana afdal? Afdal dia melanjutkan qiyam, lanjutkan bacaan, ya. Dan melanjutkan qiyam, mana melanjutkan berdiri. Ini membaca surah panjang lah, ya. Afdal daripada banyak bilangan rakaat dia. Dia sembahyang 10 rakaat. Yang ni sembahyang 4 rakaat dia, atau 6 rakaat dia. Tapi dia baca surah panjang-panjang. Afdal yang baca panjang. Dan sunat mutlak pada malam afdal daripada sunat mutlak pada siang. Ni segi masa pula. Ya, masa sembahyang sunat alam lebih afdal daripada siang. Sebab keadaan malam tu lebih utamalah. Dia lebih menarik qalbi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda kan tersebut dalam hadis, sabda Rasulullah SAW, afdalus salat ba'dal faridah. Afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Yang terlebih afdal sembahyang kemudian daripada fardu ialah sembahyang sunat pada malam. Jadi malam tu suasana dia, keadaan dia, ya, lebih maknanya menarik kalbi kita kepada Allah Taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kulla lailatin fiha sa'atun ijabah. Dan tiap-tiap malam ada dalamnya sa'atul ijabah, ada masa doa tu dimustajabkan, ya. Tu tiap malam ada, terutama 1/3 akhir. Itu dalam hadis sahih. Itulah pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bawah ni ada hadis ni. Dan sunat pada nisful malam yang akhir, dan sunat yang pada nisfu, mana separuh malam yang akhir, 12 ke atas, itu afdal daripada nisfu yang awal. Kalau bagi 2 pula, separuh awal separuh akhir, mana nisbah masa, maka yang akhir lebih afdal daripada nisfu awal, mana separuh yang awal. Jika dibagi 2, ya, dan pada 1/3 pertengahan afdal daripada 1/3 yang pertama dan yang ketiga, kerana banyak ghaflah dalamnya. Jadi kalau bagi 3 pula, 1/3, maka 1/3 yang akhir terlebih afdal. Ya, kalau bagi 3, 1/3 yang pertengahan afdal 1/3 yang pertama, dan 1/3 yang kedua, yang ketiga itu lebih afdal, kerana banyak ghaflah dalam, banyak orang lalai. 1/3 yang 1/3 akhir tu banyak orang tidur. Ya, 1/3. Satu malam berapa jam? 12. Bagi 3, 4.
4 jam, 4 jam, 4 jam. Matahari masuk berapa? Pukul 7. 7 campur 4, 11. 11 campur lagi 4, 15. 15 tu sepertiga kedua sampai pukul 2 tu. Ya. Pukul 3 ke atas tu atau lagi afdal. Ya, pukul 3 ke atas, pukul 3 ke 4 itu lebih afdal daripada pukul 1, pukul 2 ni. Bab 1/3 sulus akhir dibuka pintu langit. Jadi malam tu buka. Siapa minta ampun dia ampun, siapa minta doa dia mustajabkan, kan? Yang kata saya banyak ajak Tuhan, tolong doa saya. Kau bangun malam tak padam muka kau kata. Hadis Nabi itu kan tekan terpampang. Bangun malam minta. Bangun malam tak nak saya punya ajat. Bangun malam. Kan? Ini balik suruh orang doa. Di sini kita nak doa. Macam-macam hal. Bangun malam. Ya. Lebih lagi kita menuntut ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Nak tuntut ma'rifat dengan Allah Ta'ala lebih lagi. Man talaban ula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian di sisi Allah Ta'ala maka sahiral layali. Naklah dia berjaga malam. Jauh fil lail tengah malam tu. Lagi afdal 1/3 yang akhir. Kemudian 1/3 yang kedua. Aku nambah 1/3 yang pertama lah. Tu kalau bagi 3, kalau bagi 2, yang 2 ke atas lebih afdal. Habis. Dan yang terlebih afdal daripadanya sudus yang keempat. Ini kalau bagi 6 lah. Bagi 6, 12, 2, 2, 2. Ya, sudus yang keempat. 4 kali 2, 8. Pukul 7 campur 8 berapa? 7 campur 8 apa? 15. 15 tolak 12 berapa? 3 juga, sama juga. Pukul 3 juga. Kalau bagi 2 mana sudus maknanya sama juga pukul 3 juga. Ya. Sudus yang akhir mana 1/6 yang akhir. 1/6. Dia kena pukul 3 juga. Allah. Dan terlebih afdal daripada sudus yang keempat dan yang kelima. Ya. 4 ke 5 itu lebih kurang pukul apa? Pukul 2 ke 1. Jika dibagi 5, kerana ditanya sahabat daripada yang terlebih afdal sembahyang kemudian daripada fardu apa ia? Sabda Rasulullah SAW, jauful lail. Jauful lail, mana tengah malam. Itu dia. Di mana tengah malam lebih afdal daripada ibadat siang. Artinya sembahyang pada tengah malam sebab waktu itu lebih mencabar. Bahkan ada kita afdalul a'mal asqaluha. Amal lebih afdal, lebih hebat bila dia lebih mencabar, lebih berat. Itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ay amruh. Ini tafsir. Ay amruhu ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir wa yaqulu hal min man yad'uni fastajibu lahu wa man yas'aluni fa'utihi wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Turun Tuhan Allah Ta'ala turun, yang ziluan jaga ni. Jangan kita turun ni pada atas ke bawah ni. Kapi ulang sekarang syirik. Tuhan tak serupa makhluk. Turun mana tafsir ai suruhnya. Itu maksud dia. Mana turun tabaraka wa ta'ala, artinya amar urusan dia, suruhan dia kepada langit dunia. Bila? Ketika tinggal pertigaan malam yang akhir. Mana 1/3 yang akhir? Start daripada pukul 3 tu. Maka firman Allah Ta'ala, maksud dia apa? Siapa dia? Man yad'uni, siapa yang minta doa? Adakah orang yang minta doa akan aku, maka aku perkenankan baginya. Mana doa mustajab pada 1/3 akhir. Ini sampai dengan hadis sahih. Dan adalah orang yang meminta, adakah orang yang minta akan aku, maka aku berikan dia. Dan adakah orang yang minta ampun, maka aku ampunkan dia, maka aku ampun baginya. Itu maknanya besar tawaran. Ya, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Habis martabat paling kuat bawa hadis. Bawa Quran, martabat hujah ialah hadis yang diittifaq kesahihan oleh dua imam besar, sahihain. Kalau ada hadis kata rawahu sahih syaikhan. Syaikhan mana dua syekh. Satu Bukhari, satu Muslim. Ya. Kalau pekan Nawawi, Rafi. Mana dua Bukhari dan Muslim. Mana hadis sangat kuat. Ini sebab bawa Quran hujah paling kuat ialah hadis Bukhari dan Muslim. Dan sunat tahajud, di antara lagi sunat tahajud. Ya. Ni tak buat tahajud, jadi tak terkejut.
Asyik membungkang. Iaitu sembahyang sunat pada malam bila kemudian dari tidur. Ini ala qaul rajih, ada pendapat yang kuat. Ada pendapat kata tak tidur pun boleh juga tahajud. Yang kuat tidur dululah. Dan sunat bagi orang yang sembahyang tahajud ia tidur pada qailulah. Qailulah dekat zuhur, sejam belum zuhur kan tidur kan. So pergi kat pejabat pukul 12 tidur dalam pejabat. Wah, pejabat kata waktu qailulah. Dia kalau kat pondok ni masa kita ngaji petani ni, kalau pondok kat pondok Dalil lagi pula tu. Sejam lagi nak apa? Nak zuhur tu. Kalau tuan baling apa ni? Sunyi macam lepas perang. Memang dia tidur betul. Sunyi tidur. Sebab dia orang ni mengaji malam habis kan. Pukul 2, pukul 1, pukul 3 malam kadang. Dia ambil kitab malam. Dia ambil kekuatan mana? Qailulah. Sebab ada hadis bawah tengok. Waktu qailulah iaitu tengah hari dahulu sedikit dari berzuhur. Tujuan dia apa? Supaya menolong ia akan berjaga pada mengerjakan sembahyang tahajud pada malam hari itu. Sabda Rasulullah SAW, ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Ala qiyamil lail. Wasta'inu bis sahur ala siyamin nahar. Itu sambungan hadis ni. Dan minta tolong oleh kamu dengan bersahur untuk puasa siang hari. Ya, sahur membantu puasa siang hari, qailulah membantu ibadat qiyam malam. Ya, mana minta tolong oleh kamu, mana cari sebab yang menyebabkan kita kuat tenaga kita tadi. Oleh tidur pada waktu qailulah atas berdiri sembahyang malam. Riwayat Abu Daud. Tuan Ibu Rama, hadis yang sangat warak. Imam Abu Daud As-Sijistani radhiyallahu anhu dan Ibnu Majah. Dan sagianya ia menanggali atas segala sembahyang sunat kerana jikalau kurang fardu disempurnakan dengan dia. Dan sagianya ia mengekali itu atas segala sembahyang sunat. Itu apa? Meninggali. Mengekali lah. Alal munasib dia mengekali atas segala sunat. Kerana jikalau kurang fardu disempurnakan dia. Kalau tinggal tak buat sunat. Mengekali, ya. Buat tuan guru saya satu orang, Tuan Guru Haji Ismail di Kelantan. Kau mengaji kitab, jangan kita akalkan kau gitu. Tu kita akal kau. Kitab silap cetak kau ikut. Bukan tuan pengarang silap, mesin cetak silap. Dan kitab ni beratus tahun kan. Kita lama beratus tahun dah. Berpuluh-puluh kali cetak. Ada mesin cetak tersilap. Kalau Minhajul Abidin masa kita mengaji Jawi tu, lagi pula sekali potong kadang separuh, 3 suku dia potong. Tak buat tetap lagi potong. Buka Arab memang tak ada. Baru tu baca pelik je bunyi macam mana. Buka asal Arab, jauh lagi kan. Sebab tu maknanya jaga kitab. Sebab tu setengah dia penting kita bertalaki, itulah penting ni. Kitab-kitab silap kita boleh perbaiki. Kalau tak talaki ambil baca sendiri, kena yang silap kita pun pening mana. Mula pakai kepala sendiri. Aku rasa macam ni. Jadi mengekali atas sembahyang sunat kerana jikalau kurang fardu disempurnakan dengan dia, dengan sunat. Kemudian kata setengah ulama, dengan kurniaan Allah Ta'ala akan hambanya yang musafir dan yang sakit, maka disurat pahalanya yang dikerjakan dalam negeri dan dalam sihat. Yang bagi bonus lah kan, pencen. Dalam sihat dia rajin istiqamah. Cuma dia kata mengekali, bukan meninggali. Bila istiqamah tiba-tiba sakit, dia tak boleh buat sembahyang malam tu kan, sebab uzur sangat, maka pahala jalan dia. Ya, itu kelebihan Allah Ta'ala bagi. Atau pada musafir dia tak boleh buat, misalnya susah sangat ke apa, maka ketika dia letih sangat, maka dapat pahala tu jalan tu, dengan syarat dia istiqamah. Itu pentingnya istiqamah dalam semua amal. Ya, habbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dikasihi Allah Ta'ala ialah amal tu secara kekal, walaupun sedikit amalnya. Kalau banyak, kekal tu lagi baik. Dan makruh meninggalkan tahajud. Bila sunat makruh tinggal, bila wajib haram tinggal. Ya, itu lawan dia. Dan makruh meninggalkan tahajud bagi orang yang beradat mengerjakan dia dengan tiada darurah. Kalau ada kesuntukan, sakit kau tu lain lah. Dan sekurangnya 2 rakaat. Dan waktunya kemudian dia pada tidur. Ya, kita tidur sekejap tu bangun, bolehlah buat. Paling tidak bangunlah 2 rakaat. Sebab apa? Barang siapa dalam hadis dia jaga malam,
dia bangun-bangun pukul 3 atau pukul 4 tu buka mata 4:30 ke kan, tidur balik, fabala syaitan fi uzunai, maka syaitan kencingkan telinga dia. Tuan-tuan ingat dia? Dia kata bangun kau ingat kadi, aku tak bangun kena kencing telinga, sebut. Dan sunat bagi orang yang tahajud bahawa ia jaga akan orang yang gemar pada tahajud apabila tiada takut mudarat. Ya, kalau biasa kejutkan kejutlah bangun tahajud, ya. Baca pun mengekali tahajud, maka insya-Allah dilepas daripada azab kubur. Besar tuan-tuan. Azab kubur kan kecil, ya. Dikekal insya-Allah, dilepas azab kubur tu. Dan demikian lagi makruh pula berjaga sentiasa, tapi kait jika memberi mudarat akan dia, seperti berjaga semalam-malam sentiasa tak kira tidur. Ada wali-wali ini. Sebab apa? Tidak mudarat. Tadi dia kait tu jika. Makruh tu syarat jika memberi mudarat. Bila beri mudarat, biasa bila kalbi tak kuat dengan Tuhan. Kalbi dia tak kuat dengan Tuhan, dia dengar cerita wali tak tidur, dia pun nak buat tidur. Dalam orang ngantuk tak, besok bangun pagi, bangun berayang macam orang keling menyentuh dia. Huyu ngayang, tak betul. Tak ada. Ada pun orang yang kalbi dia asyik dengan Tuhan macam para awliya, atau orang yang mahabbah kuat Tuhan, dia tak jadi mudarat, dia jadi lazat. Lainnya banyak tu, Syekh Abdul Malik, Imam Malik, Syekh Abdul Wahid, wudu isyak sampai subuh. Apa maksud dia? Tak tidur lah, 40 tahun tu. Ke 40 hari, 40 tahun. Itu dia kata man ruzika halawatul munajah zala anhunam. Siapa yang direzekikan kemanisan dalam ibadat, maka hilang mengantuk. Ya, sebab kemanisan tu tarik syauk dia dengan Tuhan. Tapi kalau belum, tak ada benda tu, kena latihlah sikit-sikit. Kita paksakan, dia ada mudarat. Sebab dia belum boleh tanggung, ya, benda tu. Undakap bawa, yang undakap bawa dari balak, patah suara. Kita kecil letak ke mata besar, habis rosak. Itulah maksud dia. Jadi maknanya sebab dikait jika tidak mudarat. Kalau mudarat jangan, latihlah tadrij, mana ansu-ansu. Makruh jika memberi mudarat akan dia, seperti berjaga semalam-malam sentiasa kerana dia tegah demikian itu akan Sayyidina Abdullah bin Umar bin As. Amr bin As adalah ia berjaga pada tiap-tiap malam kerana berbuat ibadat dan sentiasa ia puasa tiap-tiap hari. Maka kedengaran demikian itu kepada Rasulullah SAW. Ya, maka sabdanya, alam ukhbira annaka tasum, ya, an-nahar wa taqumu al-lail, faqama bala qal bala taf'al sum wa abtir kum wa nim, fa inna li jasadika alayka haqqan ila akhir hadis. Rawahul Bukhari. Hadis sahih yang Bukhari. Tidak akan dihabarkan akan aku, ya. Alam ukhbiru in annaka, bahawa sampai pada aku bahawasanya apa? Bahawa engkau sentiasa puasa pada tiap-tiap hari, tak berhenti kecuali puasa itu je, dan sentiasa berjaga tiap malam. Maka sembah Abdullah, bahkan sebenarnya ya Rasulullah SAW demikian itu. Maka sabda Nabi, jangan kamu puasa sehari-hari, dan berjaga sentiasa puasa sehari dan berbuka sehari. Itu puasa Nabi Daud, yasumu yauman wa yutu yauman. Ahab ilayas al-sawmu sawmu Daud alaihissalam, kana yasumu yaum wa yuftir yaum. Nabi puasa sehari, selang sehari. Itu puasa yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang puasa serik banyak kan, ya. Sebab dia kata tadi kait, sebab hukum tu kaedah dia ikut ilat, dia tak sama tu. Orang macam ni macam ni. Sebab Rasulullah bercakap pun tak sama. Kalau orang macam ni Rasulullah cakap ni, kalau macam ni Rasulullah cakap ni, ikut keadaan. Lepas tu kalau tengok ke afdal iman kat 70, afdal iman begini, afdal iman begini. Sebab apa? Rasulullah bercakap tu dengan orang yang berlain. Orang ni semangat begini kuat, tapi dengan ibu bapa dia kurang. Maka bagi dia Rasulullah kata afdal ibadat kau adalah taat pada ibu bapa. Sebab dia terjongkit kat situ. Ya, papan kat rumah tu ada yang rapat sini jongkit sana, ada yang jongkit sini rapat sana. Mana tak sama. Yang Rasulullah repair semua tu. Jadi kalau ulama kumpulkan, afdal gini kan. Orang jual khal, tahu khal? Cuka tamar. Dia ambil hadis, sebaik-baik makanan ialah khal. Itu bagi orang tak ada. Satu hari Rasulullah pergi rumah orang yang kat khal. Nabi kata sejahat dan makanan khal. Kedekut. Dia keluarkan hadis tu, hadis yang ni tak keluar. Dia ada dua hadis tu.
Ya, sebaik-baik makan khal, sebab jahat-jahat makan khal pun juga. Macam dia sebab orang tu dia kaya, dia angkat orang khal, dia kedekut tu tengok hadis kan. Kita baca hadis satu dia menyaga, dia keluar hadis tu nak suruh laku orang ni. Baguslah tu ubat kan. Tapi bagi orang tadi Rasulullah cakap tengok keadaan. Ya, tak sama. Ada hadis yang kita tak boleh pakai kat sini kan. Ada hadis Nabi kita tak boleh pakai di sini. Lagi kita peranjat orang dengar. Masalah kiblat. Bab ketiga Rasulullah duduk tempat tu kiblat berada di pihak timur. Naklah kamu madap ke timur. Kalau kita madap timur macam dia Jepun gitu. Sebab Nabi bercakap ketiga tu suasana keadaan Nabi duduk situ, keadaan Mekah di belah timur. Dia Nabi kata adab ke timur. Kalau kita pakai hadis kat Malaysia macam maut kita ngadap ke sana kan. Bukan hadis tak betul, sebab keadaan berbeza, tempat berbeza. Sebab nak kaji hadis kena tengok Rasulullah bercakap ketika apa, dia bercakap dengan siapa, keadaan macam mana, semua kena kaji. Jangan kita baca hadis sendiri baca, wah kita buat pukul sendiri, parah kan ya. Kadang hadis-hadis nampak bertentang pada saya, tak, dia tak bertentang sebab keadaan berbeza. Hadis sini maknanya apa? Ada pula orang cerita yang berjaga malam. Sebab apa? Enlat. Rasulullah tegas sebab apa tadi? Sebab takut mudarat. Tu je kaedah dia. Sebab situ ulama buat satu kaedah, al-illa taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Al-illa taduru ma'al ma'lul. Elat mengikut sebab. Wujud dengan adam. Ada elat, ada maklul. Tak ada elat, tak ada maklul. Ada sebab, jadi sebab. Tak ada sebab, jadi hukum lain. Kan? Sunat kita taslis. At-taslis fil wudu' mandub. Kan? Meniga-niga pada wuduk sunat. Tapi ada ketika jadi haram. Sebab didikil waqt, waktu sempit. Dia bangun tidur tinggal 5 minit je. Dan dia yakin kalau dia buat ambil wuduk 3-3 ni memang keluar waktu kan. Kalau dia ambil satu-satu dia masih semayang dalam waktu. Ketika itu haram dia meniga-nigakan sebab membawa keluar waktu. Sedangkan memasukkan semayang dalam waktu daripada takbiratul ihram sampai salam adalah wajib. Ada pun berjaga yang tiada memberi mudarat. Tengok sini. Ada pun dia berjaga tapi tak memberi mudarat, iaitu tiada makruh. Ya, kadang dia orang baca hadis atas. Tengok Rasulullah tegar, ni ada ulama sufi tak jaga, dia bedal dengan. Ni hadis nak kau tak baca je. Yang musurat 174 bagi yang keempat kitab sebut sekali semua ni. Jadi buka kitab. Ada pun berjaga yang tiada memberi mudarat. Sebab kaedah umum kita apa? Ad-darar yuzal. Semua mudarat naklah dijauhi, dihilangkan. Berdasarkan kepada hadis la darar wala dirar. La darar, jangan buat mudarat pada diri kamu, wala dirar, jangan buat mudarat pada orang lain. Islam ni agama yang sejahtera. Dia jangan buat mudarat pada diri dan jangan buat mudarat pada orang lain. Jadi hukum dia atas darar. Kalau dia tak ada darar, tak ada masalah. Ya. Sebab ad-darar yuzal, semua mudarat naklah dihilangkan. Pada para awliya bagi dia berjaga malam tak ada apa lagi lazat dia. Ya, sebab unsur rohani dia tinggi. Dia bila unsur rohani dia tinggi 90, 95. Lazat dia buat dan. Tapi kalau unsur rohani kita baru 15, kita paksa pergi full speed, temperature naik kan. Kena meletup kan. Ya, jadi kena latih sikit-sikit. Ada pun berjaga yang tidak memberi mudarat, iaitu tiada makruh. Kerana bahawa Nabi SAW apabila masuk 10 akhir di bulan Ramadan berjaga pada malamnya. Ya, sepanjang malam Nabi jaga. Tu ada kias kat situ pula. Mak hukum dia banyak dan waktu tu dia nak pum hukum sebab tengok elat dia. Sebab dan kerana. Maka tiada makruh berjaga pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan dan pada malam hari raya kedua, dan hanya sunat pula. Sunat pula. Tetapi makruh menentukan malam Jumaat dengan membawa sembahyang kerana sabda Nabi SAW. La takhussu lailatal Jum'ah biqiyam min bainil layali. Jangan kamu tentukan akan malam Jumaat dengan berdiri sembahyang daripada antara segala malam yang lain. Di malam Jumaat, di malam lain tak apa. Ada pun menentukan dengan yang lain daripada sembahyang seperti membaca salawat. Itu tak apa. Tengok Nabi kata apa tadi? La takhussul lailatan bil qiyam. Dengan sembahyang, bangun malam sembahyang. Ada pun menentukan dengan yang lain seperti membaca salawat atas Nabi SAW, tilawatul Quran, maka tiada makruhnya adalah ia sunat juga. Tu lagi pula baca Yasin bid'ah kata. Tu habis tak boleh pakai. Bukan dalam kitab Ibnu Katsir ada. Riwayat sahih Ibnu Majah. Man qara'a Yasin lailan. Pada siapa baca Yasin pada waktu malam, faqad ghufira, faqad asbaha maghfuran. Dia bangun pagi dosa dia ampun Nabi semua.
Dia kata baca Yasin lailan pada malam. Lailan mana pada malam? Malam Jumaat tu Wahabi bukan malam ke malam Jumaat kau nampak matahari? Ya, dia tak kata malam Jumaat tu. Lailan mana pada waktu malam? Umum malam bila? Baca malam baca lah. Malam Jumaat bukan malam ke? Ya, tu hadis sahih. Macam-macam dia orang ni kan. Orang bintang merang lebih. Habis. Dan sunat muakkad berbanyak meminta doa dan istighfar pada sekalian saat malam dan pada nisfu yang akhir. Ya, terlebih muakkad pada waktu sahur terlebih afdal. Dia tu waktu apa tadi? Waktu 1/3 akhir tu. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil lail sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kulla lailah. Setiap malam ada itu. Bahawasanya adalah pada malam satu saat. Tapi saat bila tak tahu lah. Tapi dekat pada akhir lah, 1/3 akhir. Saat tiada berdapat seorang yang muslim akan saat itu, maka meminta akan Allah Ta'ala kebaikan daripada pekerjaan dunianya dan akhiratnya, melainkan dianugerahi Allah Ta'ala akan dia, melainkan Tuhan beri. Maka itu saat itu pada tiap-tiap malam. Riwayatul Muslim, hadis sahih Muslim. Tiap-tiap malam ada itu. Mana Tuhan offer kita tiap malam ada itu. Tak ambil rugilah kan. Raja buka pintu istana, masuk, terperhati kelip-kelip. Dia kata kau gila. Orang buka pintu tu masuk, dia perhati kelip-kelip. Ini bukan pintu, langit Tuhan buka. Ya, langit, pintu langit dia buka. 1/3 akhir Tuhan buka pintu langit. Kira ada siapa berdoa mohon semua dimakbulkan. Ya. Kalau kita ambil apa? Sombong pak. Ya. Bangun malam wajah aku yang jadi orang sombong kan. Orang buka offer kita buat dah. Bukan tidur, siap terlingkup muka ke bawah. Ya. Jangan tu. Jadi maknanya ingat pada waktu malam tu minta lah. Sebelum tidur tu minta, ya Allah engkau jagakanlah aku pada waktu sekian-sekian. Ya. Tak payah jangan loceng, insya-Allah jaga. Tapi kalau pegang jangan loceng jangan kan tak ada. Jiga jangan loceng. Jangan loceng bunyi dia pergi padam. Dia sebab bagi tahu campur padam. Wah dia padam dia tak pasal lah. Jangan pegang jangan loceng usaha tak apa, pegang dengan dia. Minta Ta'ala supaya Ta'ala jaga, insya-Allah. Tu je. Tak payah sangat tuan ni. Bahawasanya pada malam tu satu saat tiada berdapat seorang mana tidak bertentangan bertemu seorang muslim akan saat itu, maka meminta akan Allah Ta'ala kebajikan daripada pekerjaan sama ada dunia atau akhirat lebih lagi, melainkan anugerah Allah Ta'ala akan dia. Maka itu saat pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ada itu. Hadis sahih Muslim, riwayat Muslim. Dan akhirnya sunat apabila jaga ia daripada tidur, menyapu muka supaya hilang bekas tidur. Ya, pergi basuh muka cepat. Ya. Kemudian dan sunat ia menilik ke langit. Bangun tidur lepas baca doa tidur kan, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, basuh muka, buka jendela, jangan buka pintu. Kau mencuri masuk. Buka tingkap, pandang ke langit. Dan baca ayat pada akhir surah Al-Imran ayat 190. Apa ayat dia? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab sampai akhir. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang, la ayatin liulil albab, menjadi tanda yang jelas kebesaran Allah bagi orang yang hidup mata hati dia. Siapa dia ulil albab? Allazina yazkurunallah, yang menyebut Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, ala junubihim, orang yang sentiasa mengingati Allah tidak putus, berdiri, duduk, baring. Itu keadaan kita. Baru sebut 3 tu. Orang tak berdiri dia duduk, tak duduk dia baring. Ada orang cangkung dia. Atau mana ala kulli ahwal, semua keadaan kita ingat akan Allah Ta'ala. Itu ayat dia. Ya, baca tu. Lepas tu baru kita sembahyang tahajud. Ya. Dan babu salatil jamaah wallah.